Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an bilisanin arabiyyin wa amarna bitartilihi wa tajwidihi wa tahsinihi. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin dan limpah rahmatnya serta kurnianya, malam ini kita dapat bertemu lagi. Kita masih dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati Allah. Saya ada sebut kita nak mula balik dengan membaca. Ada yang catat kita dah sampai kepada muka surat berapa sebelum ini. Lama dah tinggal kalau ada yang catat lah. Baik, sebelum tu malam ni saya nak mulakan mukadimah saya dengan satu perkara yang nak kongsi. Dan bagi saya, bagi diri saya secara peribadi penting sebelum nak membaca, iaitu berkaitan dengan makmum Jumaat yang mungkin batal sembahyang Jumaatnya pada tiap-tiap kali datang sembahyang Jumaat. Jadi kalaulah benda ni pernah disebut oleh guru lain ataupun abang-abang, kak-kak dah dapat tahu benda ni, kita anggapkan ini sebagai ulangan lah. Tiap-tiap kali datang Jumaat sebagai makmum tapi sembahyangnya batal. Jadi saya nak kongsi ni supaya kita jagalah diri kita sebagai makmum supaya tidak batal kerana kesilapan kita ketika sembahyang Jumaat. Kita sedia maklum, sembahyang Jumaat wajib berjemaah. Tak ada sembahyang seorang. Maknanya kalau batal Jumaat macam tadi, kalau batal kita punya sembahyang Jumaat, bukan Jumaat tu batal. Kalau Jumaat tu batal, semua orang kena buat lain. Tapi kalau kita seorang yang batal Jumaat, adakah kita boleh sembahyang seorang di rumah Jumaat itu? Jawabnya tidaklah kan. Jadi sebab itu wajib kita pelihara supaya kita tidak batal sebagai makmum. Sebab di dalam ramai-ramai yang datang sembahyang Jumaat itu memang ada yang batal bagi mazhab Syafi'i. Ini yang saya nak kongsi supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang batal itu. Jadi dalam sembahyang Jumaat wajib berjemaah, dan berjemaah yang wajib itu dari awal sembahyang. Sebab itu dalam niat wajib, suka ke tak suka, nak ke tak nak, mahu ke tak mahu, wajib kita niat ketika takbiratul ihram lagi, saja aku sembahyang fardu Jumaat, aku makmum. Mesti kalau imam dia niat aku imam. Kalau sembahyang isyak sat lagi kita tak niat sebagai makmum, belum batal. Ketika takbiratul ihram isyak sat lagi kita tak niat diri kita makmum, belum batal. Sah niat itu, tapi untuk Jumaat tidak. Yang ni saya rasa semua orang tak ada masalah. Tetapi apakah maksud aku makmum? Maka bagi mazhab Syafi'i bersandarkan kepada apa yang disampaikan oleh imam-imam tabi'in, maksud aku makmum ataupun aku ikut imam, imam buat dulu. Imam buat dulu. Sebab itu dalam sembahyang berjemaah, tak kira jemaah fardu 5 waktu ataupun Jumaat, kita sebagai makmum tak boleh takbiratul ihram selagi imam tak selesai takbiratul ihram. Maka disitulah tandanya imam buat dulu.
imam Allahu Akbar, baru kita boleh Allahu Akbar. Kita tidak boleh menyertai imam atau serentak dengan imam ketika lafaz takbir. Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia kata, Nabi berpesan, janganlah berlumba-lumba dengan imam dalam sembahyang jemaah. Apabila imam takbir, maka kamu takbir. Maksudnya dipesan, imam takbir, baru kita takbir. Maka dia kiaskan dalam semua sembahyang, selain daripada takbiratul ihram, juga takbir-takbir pindah rukun. Imam takbir dulu, baru kita takbir ikut pindah rukun. Sebab itulah, apabila kita sembahyang berjemaah, imam dituntut sama ada sembahyang berjemaah itu jahar, maghrib, isyak, subuh, Jumaat, atau sembahyang itu sir, zuhur, asar. Tetapi dalam takbir, bermula dengan takbiratul ihram, sehinggalah salam, imam dituntut jahar. Imam nak turun rukuk, imam dituntut sebut Allahu Akbar bagi berbunyi, makmum dengar. Apa tujuannya dituntut imam sebut takbir itu dengan kuat? Itu tanda imam pindah rukun. Dan kita sebagai makmum berpandu kepada takbir itulah. Abang-abang contohnya sembahyang maghrib tadi, ketika selepas kita baca Fatihah, imam baca surah, kita baca Fatihah, kemudian nak turun rukuk, abang-abang yang sembahyang jadi makmum termasuk saya tadi, tengok imam ke tengok tempat sujud? Soalannya, kita tak tengok imam kan? Kita tengok tempat sujud. Apa panduan kita yang imam pindah rukun? Adalah dengan takbirnya. Jadi, kita kena tunggu imam selesai takbir Allahu Akbar, barulah kita Allahu Akbar. Baik, saya ringkaskan. Sebab ini bukan kelas fardu ain ke kelas sembahyang, tapi saya nak berkongsi. Yang ramai saya kata batal tadi, kerana bagi mazhab Syafi'i, makmum yang serentak dengan imam atau yang menyertai imam, maknanya imam belum selesai Allahu Akbar, dia sudah pun ikut, bagi mazhab Syafi'i, sembahyang waktu yang 5 waktu, maka dia kata hilang fadilat jemaah. Apa maksud hilang fadilat jemaah? Tak batal. Sembahyang isyak selagi tak batal, tetapi dia tak dapat jemaah, tak dapat gandaan 27, dia jadi sembahyang seorang. Dalam sembahyang Jumaat, bolehkah kita hilang fadilat jemaah? Tak boleh. Sebab dia mesti berjemaah. Jadi contoh 2 tempat yang saya nak kongsi. Banyak sebenarnya, sepanjang-panjang sembahyang, tapi 2 tempat je. Pertama, daripada i'tidal nak turun sujud. Bangun daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, barulah kita pun Sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah bacaan, kemudian imam pun Allah, tanda imam pindah rukun, dia bab. Yang kita ni pula, dia belum bab, kita pun dah ikut turun. Itu bermaksud sudah berserta dengan imam, hilang sebagai makmum berjemaah. Dalam Jumaat tidak boleh hilang, maka automatik batallah Jumaatnya. Itu satu tempat. Yang keduanya, daripada sujud naik ke rakaat yang kedua. Selepas subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, imamnya Allah, tambah kalau dia sakit lutut, lambat sikit lah kan. Kita dah tak sabar dah. Dia belum bar, bermakna dia belum pindah rukun, kita pun dah ikut angkat kepala daripada tempat sujud, hilang lagi fadilat jemaah, hilang sebagai makmum. Sebab kita sudah tidak ikut imam. Maka dalam sembahyang Jumaat, batal lah. Sembahyang isyak sekali lagi tak batal. Itulah di antaranya tempat yang kita sebagai makmum wajib pelihara dalam sembahyang Jumaat, supaya tidak batal sembahyang kita. Sebab kalau batal Jumaat kita, kita balik ke rumah, tidak ada qadha Jumaat itu. Wallahu a'lam. Abang Ma'i, boleh ke faham? Nampak macam terkebil-kebil.
Dan sepanjang 2 minggu, 3 minggu ini, tiap tempat yang saya berkuliah, sama ada saya kuliah fardu ain atau tajwid, saya mukadimahkan dengan perkara ini untuk saya kongsi. Asalnya ditanya oleh salah seorang ahli jemaah. Jadi tolong jaga diri masing-masing, tolong panjang-panjangkan kepada anak cucu yang wajib Jumaat, supaya tidak batal kerana gopoh. Sikit lagi je. Di antara gopohnya begini. Ketika i'tidal, imam baca panjang, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Imam pun tak yang penuh kan. Yang kita pula mungkin, tapi kita tu masuk bukan abang-abang lah, ni sebelah Afrika Timur lah. Kita pula Rabbana lakal hamdu. Sampai situ je. Kita pun tunggulah. Itu yang jadi tak sabar. Sama juga waktu sujud. Imamnya baca satu-satu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang makmum kampung saya, hak sini okey, hak sini okey. Makmum kampung saya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Habislah. Imam tak habis lagi, baru 3. Dia pun awak lambat no imam tu. Itu yang tak sabar tu. Imam pun Allah, dia pun bangkat kepala. Jadi tolong jaga diri masing-masing. Takut hilang fadilat jemaah. Semayang isyak sekali lagi tak batal. Hilang fadilat jemaah, rugi jugalah. Tapi untuk semayang Jumaat, bagi mazhab Syafi'i, hilang fadilat jemaah, maka hilanglah Jumaatnya. Wallahu alam. Ya, tu dah kata dah. Memang ada nak tanya kebil-kebil tadi. Boleh sila. Masuk khutbah. Tu panjang lah jadinya. Malam ni rasanya tak ada tajwid lah. Okey ke ni? Kalau tak ada tajwid ni? Boleh ya? Kalau gitu alang-alangnya, kita kongsi bab Jumaat je. Yang makmum wajib kena jaga termasuk tidur tadi. Termasuk tidur. Kita mulakan dengan khutbah. Disebutkan dalam ayat Al-Quran sendiri. Kan ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud apabila kamu diseru pada hari Jumaat bila mendengar azan, Allah kata tinggalkanlah jual beli, bersegeralah ingat kepada Allah. Maksudnya bersegeralah pergi ke masjid. Apa tujuan Allah pesan tu? Allah pesan tu maksudnya bila dah bang je, dikiaskan jelah disebut dalam tu tinggal jual beli, makna tinggal segala apa juga kita kena datang ke masjid sebab nak sembahyang Jumaat. Dan dalam sembahyang Jumaat pula kita sedia maklum wajib 2 khutbah, wajib 2 rakaat. Dan 2 khutbah itu wajib didengar oleh sekurang-kurangnya 39 orang. Wajib. Contoh. Kalaulah hari itu cukup-cukup 40 orang. Untuk ahli Jumaat sahlah kan sembahyang. Sembahyang sah. Tapi ditakdirkan salah seorangnya datang lewat tak dengar khutbah. Tak boleh buat sembahyang Jumaat. Kenapa tak boleh? Sebab yang tak dengar khutbah tadi tak termasuk. Maknanya kita dituntut dengar khutbah dari awal. Kecuali darurat. Dan yang diringankan darurat tu termasuklah tidur. Datang sembahyang Jumaat, datang awal. Datang berwirid apa semua, baca Quran semua kan. Memang ada satu kisah ni yang saya kata lah, memang tajwid tinggal lah malam ni. Dah halang-halang. Kan? Dengar-dengar, bila dia tengah kalik-kalik tu, tiba-tiba tu, bila kamat. Dia pun terkejut. Ini mazhab mana pula ni untuk bila yang ikut ni? Dengar khutbah tak ada, tiba-tiba kamat je. Dia bertanya orang sebelah. Pasal apa tak ada khutbah? Kamu tidur katanya. Rupanya masa wirid-wirid tu apa dari awal, lena dengan ayat tu je. Baik, yang tidur tadi, tidak dengar khutbah, sah atau tidak Jumaatnya? Jawabnya sah. Sebab dalam ibadah termasuk semayang. 2 golongan yang dimaafkan. Pertama tidur, kedua lupa. Contohnya semayang subuh. Kita memang bukanlah orang yang tinggal semayang. Tapi kemungkinan satu pagi, kita langsung tak sedar, langsung tidur mati. Memang tak sedar sungguh. Jaga-jaga pukul 9 pagi. Jadi adakah kita berdosa kerana meninggalkan subuh? Jawabnya tidak.
Maka dipesan oleh Nabi SAW, ketika terjaga itulah waktu subuh dia. Dan semayanglah, bukan qada, semayanglah. Itu untuk yang tidur. Sebab yang menidurkan kita ini juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, lupa. Yang lupa sungguhlah, yang buat lupa itu cerita lain. Baik, dalam bab khutbah. Yang pertamanya, yang tak sah Jumaat, makmum yang sengaja datang lewat. Tak ada dengar khutbah. Dia tahu ini khutbah tu imam ni baca slow ni, lambat ni, tunggu dululah Ustaz. Tidak ada Jumaat baginya. Jadi jangan amalkanlah. Kecuali darurat, kita ada hair, ada masalah. Walaupun datang orang dah semayang. Sebab kita bukan dengan sengaja, maka semuanya itu darurat yang dimaafkan. Kemudian yang datang pula awal. Ketika khutbah bersembang. Kan ada, sini ada ayat Quran tak? Kan ada setengah masjid, Tok Bilal akan pesan. Ketika khatib membaca khutbah, hendaklah kamu diam. Bermakna khutbah tu wajib didengar. Siapa yang bersembang ketika khatib membaca khutbah, maka tiada Jumaat baginya. Itu yang datang dengar tapi tak dengar. Tambah pula yang sengaja datang lewat. Panjangkanlah kepada anak-anak. Saya pun ada anak. Anak-anak kita ni lihat kan. Maka tidak ada Jumaat. Jadi bab khutbah wajib didengar oleh makmum. Wajib. Sebab itulah dipesankan bila dengar je azan pada hari Jumaat dalam surah Al-Jumu'ah ni, hendaklah segera mengingatkan kepada Allah, tinggalkanlah jual beli. Baik, satu lagi tempat. Fatihah sebagai makmum. Apabila imam membaca Fatihah, kita dituntut diam mendengarnya. Sebab itu kebanyakannya bila imam baca Fatihah Jumaat, kita diamlah. Walaupun tidak berdosa turut membaca. Kalau kita yakin kita ni uzur bacaan, tunggu lepas amin baca kita sampai naik rakaat kedua tak habis lagi. Maka kita dibolehkan baca dari awal lah. Tetapi dalam keadaan biasa ni, imam kadang-kadang dia bagi ruang kita makmum baca Fatihah. Selepas amin bersama imam, sekali lagi kerana gopoh, mungkin ada makmum yang batal kerana mulakan Fatihah. Imam belum selesai amin. Waladdallin. Lepas tu, kita penganga tunggu. Amin. Imam belum habis amin. Kita yang jadi makmum yang gopoh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus sambung dengan Bismillah. Walhalnya dalam kitab Hidayatus Subyan dan Sabilal Muhtadin. Maka dalam mazhab Syafi'i, tabi'in menyarankan, termasuklah disebutkan sunat saktah. Di antara waladdallin dengan amin. Antara amin dengan surah. Sunat saktah. Saktah ni maksudnya diam yang sekejap. Memang kita dituntut lepas amin, diam sekejap. Supaya kita tumpu kepada Fatihah. Maka samalah sebagai makmum pun. Selepas amin, diam sekejap. Kemudian baru kita mulakan membaca Fatihah. Tapi bila kita gopoh, dia takut jadi amin tu bersambung dengan ba bismillah. Bila dia jadi sambung, sebab ada orang dia tak tarik nafas pun. Amin bismillahirrahmanirrahim kan. Maka kita takut batal bismillah itu kerana sambung dengan amin. Batal bismillah bermakna batallah Fatihah itu. Bagi mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah pada tiap-tiap rakaat kecuali masbuk. Mazhab lain tak wajib, tak apalah. Jadi situ juga kita kena jaga. Baik, satu lagi tempat. Ini saya sebut ni tentang makmum, tentang makmum. Saya rasa termasuk masjid ini pun mendapat bukan arahan lah, tetapi surat perkeliling Jabatan Agama Islam Perak menyarankan kunut nazilah pada hari Jumaat. Menyarankan. Dia keluar surat sekali je kemarin. Disarankan kalau boleh tiap-tiap kali Jumaat. Tapi tak wajib. Menyarankan ni maksudnya bukan wajib lah. Dia cuma menyarankan. Baik kalaulah imam membaca kunut nazilah, makmum juga wajib membaca kunut nazilah itu. Cuma cara bacaannya berbeza. Imam Allahumma hdina fi man hadait kan.
Allahumma dafa'annal bala'a wal waba. Contoh. Makmum bacaannya amin. Amin. Itu je. Bila kita amin, bermakna kita juga membaca. Apa yang saya nak tekankan, rupa-rupanya ada yang makmum tak amin. Yang ni yang saya kena habor lah. Bila kita tak amin, bermakna kita tidak berkunut. Dalam sembahyang berjemaah bagi Imam Syafi'i, kita tidak boleh berselisih dengan imam dalam 4 perkara. Dia kata dalam sunat jahar, benda tu sunat. Tetapi tak boleh berselisih. Tak boleh berselisih ni maksud dia, kita tak boleh berbeza. Imam tak buat, kita pun jangan buat. Imam buat, kita pun wajib buat. Pertama, sujud tilawah. Yang kedua, tahiyat awal. Yang ketiga, kunut. Dan yang keempat, sujud sahwi. 4 ni. Imam tak buat, kita jangan ketegak nak buat. Bagi Imam Syafi'i, batal kerana kita sudah berselisih dengan imam, walhal kita tadi berniat ikut imam. Sebab dia sunat. Imam buat, kita juga wajib buat. Tak boleh pula kita tak buat. Sebab itulah dalam kunut nazilah, bila imam baca kunut, termasuk subuh lah. Kalau subuh, batal subuh. Yang tadi kalau sembahyang berjemaah biasa yang berserta imam, tak batal. Tapi kalau sembahyang subuh kita tak membaca kunut, tak aminkan kunut itu, maka batal sembahyang makmum kerana sudah berselisih. Jadi dalam kunut, bila imam baca kunut, kita pun kena baca. Cuma bacaan kita mudah sebagai makmum, iaitu amin. Apa yang saya tekankan sekali lagi, rupanya ada makmum yang malas amin. Siapa yang amin tak buat, tak sebut ketika jadi makmum, batal sembahyang dia. Batal. Saya bukan niat nak campur bab politik, tetapi oleh kerana memang ada yang bila saya sebut, ada satu kuliah tu, jemaah tu maknanya berani betul lah, tak segan. Ustaz, dia kata, macam mana nak amin? Ini bukan salah kami COVID ni, ini salah kerajaan. Saya pun jawab, ini bukan masalah politik, bukan masalah kerajaan pemerintah, ini masalah sembahyang. Yang saya tekankan ni masalah sembahyang. Imam Syafi'i kata, kalau imam kunut, kita wajib kunut. Imam tak buat kunut, kita pun jangan buat kunut. Itu je lah. Rupanya ada yang beranggapan begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia sebut amin. Tapi kalau abang-abang pun, kalau sebut amin, tapi telinga sendiri pun tak dengar, bermakna tak amin. Beria, tak ada tangan. Imam pun bacalah. Tuan Haji kita baca, Allahumma hdina fi man hadait. Dia pun amin beria. Wa'afina fi man afait. Tapi dia pun tak dengar. Bila dia sendiri pun tak dengar, bermakna dia tidak qauli. Yang membaca ni qauli, walaupun amin. Bila tak ada dengar, bermakna tak ada qauli. Bila tak ada qauli, bermakna tak membaca. Jadi jangan malaslah. Tapi jangan pula Jumaat depan, tiba-tiba Tok Bilal kata, Ustaz Jema'i kata amin. Bila Tok Imam baca, Allahumma hdina fi man hadait. Amin! Oh, kuat menor lah pula ya. Memadailah kita dengar je. Jadi, kita sama-sama memelihara diri kita. Dan panjang-panjangkanlah. Cuma macam mana cara nak panjangkan? Yang datang dengar macam ni 50 orang. Yang datang Jumaat 200 orang. Yang 150 tu lagi tu macam mana? Maka sebab itulah saya kebetulan hari ni saya baca khutbah di masjid saya, dan saya diberikan kebenaran oleh pengurusi masjid untuk menyebut bab ini dalam khutbah tadi. Jadi saya tambah dalam khutbah kedua tu, selepas bab suruh ikut ahli sunnah wal jamaah tu, sebelum innallaha wa mala, saya masukkan ini dalam khutbah. Sebab sasarannya adalah orang yang sembahyang Jumaat. Macam ni kalau abang-abang yang selalu gopoh dah tahu, tak boleh gopoh. Agak-agak orang lain tu macam mana? Abang Din kalau nak tahu,
Jumaat depan duduk belakang. Kita memang boleh nampak orang depan kita ni. Yang memang gopoh tak sabar tadi. Baik, saya bagi ruang jika ada kurang jelas, kurang faham. Abang Mai faham dah. Nah? Cuma saya sebut sekali lagi, bagi sembahyang fardu yang 5 waktu, jika berserta dengan imam atau serentak dalam imam dalam bab perpindahan rukun, tidak batal sembahyang bagi makmum, tetapi hilang fadilat jemaah. Hilang fadilat jemaah. Dan hanya akan batal jika dia menunggu imam padahalnya dia tidak berniat sebagai makmum. Baru batal pula. Kalau dia dari awal tak niat makmum sembahyang isyak sekali lagi, sembahyangnya tetap sah. Cuma tak dapat pahala jemaah sebab dia jadi sembahyang seorang. Dengan syarat dia tidak menunggu imam. Kalau sembahyang isyak sekali lagi kita jadi makmum, terlupa niat kita jadi makmum dalam takbiratul ihram, maka kita boleh berniat jadi makmum dalam mana-mana tempat sembahyang. Maka dapat fadilat jemaat. Fadilat jemaah bermula daripada niat kita itu. Termasuk imam sembahyang isyak pun. Kata kalau saya jadi imam sembahyang isyak, saya lupa niat jadi imam sembahyang isyak. Sembahyang saya tetap sah. Sembahyang isyak itu berjemaah tetap sah. Tapi makmum dapat 27 kerana niat makmum. Saya tak dapat 27 kerana tak niat imam. Itu sembahyang fardu yang 5 waktu. Tapi bagi sembahyang Jumaat, tidak ada sembahyang seorang diri. Baik. Kita membaca jugalah malam ni nah. Kalau dah tak ingat, kita ya bang. Boleh. Ya. Maka dipanjangkan lagi. Tak apa. Kurang-kurangnya biar selesai nah. Sebab itu disebut tadi, kalau kita datang ke masjid hari Jumaat, kita suruh didengar khutbah. Saya tak sebutlah tentang isyak rokok. Sebab sekali lagi orang isyak rokok marah, kereta saya dicalor. Abang Mai isyak rokok tak? Mujur. Kan tidak Abang Mai lah orang pertama calor kereta saya. Ini Ustaz Jamin kata orang isyak rokok. Dia suruh kita dengar khutbah. Sebab itu suruh sembang, bukan sembang. Kalau ikutkan hadis Nabi SAW itu, kita kata dekat orang sebelah sembang, khutbah sedang dibaca oleh khatib, kita habur ke orang sebelah, diam. Dengan kita tak dapat Jumaat kan? Bayangkanlah. Punya wajibnya kita dengar khutbah itu kalau kita bukan orang darurat. Ini datang duduk luar sembang atas motor atau isyak rokok kan? Memang tak dapat apa. Memang tak dapat apa lah. Yang masuk dalam masjid pula. Sama jugalah sebenarnya. Sama juga. Sebab kita diminta mendengar. Sebab ada makmum beranggapan khutbah itu atas imam je, atas khatib je. Kita ni tak ada apa. Salah. Rukun khutbah ada 5 kan? Kita sedia maklum rukun khutbah ada 5. Dalam syarat Jumaat, makmum yang mencukupkan menjadi jumlah Jumaat itu sah, wajib mendengar ke-5 rukun itu. Itulah yang pentingnya. Wajib dengar. Kalaulah makmum tu tak dengar, tak boleh buat sembahyang Jumaat tu kalau cukup-cukup 40 orang. Dan saya tambah lagi. Kalaulah imam tu orang lain daripada khatib. Kan ada setengah tempat baca khutbah orang lain, imam orang lain, tak salah. Tapi yang jadi imam tu, dia mesti salah seorang daripada yang membaca khutbah atau yang mendengar khutbah. Baru dia layak jadi imam Jumaat. Maknanya contohlah. Katalah tu imam kita baca khutbah. Tengah-tengah dah nak habis khutbah, tengah-tengah saya sampai. Rupanya saya singgah nak sembahyang Jumaat. Ada khair lah, tak dapat dielakkan. Sini je saya tempat, saya pun singgah. Bila singgah tu imam tengok, Ustaz Jamal masuk. Isyak lagi minta dia jadi imam lah. Tak boleh. Sebab saya tidak mendengar 5 rukun khutbah itu. Kecuali saya datang awal, dengar dari awal, baru saya boleh menjadi imam Jumaat hari itu.
Maknanya orang yang terdengar khutbah ni sebenarnya dah dia tak jadi ahli Jumaat. Cuma sah Jumaatnya kalau dia darurat. Dia sembang, isap rokok dan sebagainya. Elakkanlah. Janganlah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang boleh membatalkan Jumaat kita itu. Sehingga kan dalam semua sudut semayang dia bermula khutbah sampailah kepada salam, dia kata mesti 40 orang. Walaupun di rakaat kedua, bagi orang yang darurat boleh mufrakah. Ni bagi sembahyang Jumaat sekalipun boleh dah jika darurat. Contohnya abang-abang tengah-tengah sembahyang rakaat kedua kan, terasa nak kentut sesangat. Tadi tak ada rasa apa. Ini kalau tunggu imam salam ni batal lah Jumaat kan. Kita boleh mufrakah, kita boleh salam dulu rakaat kedua. Tapi rakaat pertama wajib makmum kepada imam itu. Maka dalam bab khutbah tadi, 5 rukun khutbah itu wajib didengar oleh makmum. Kecuali darurat. Saya sebut kecuali darurat. Darurat maknanya ada hal yang tak dapat dielakkan. Dan 5 rukun khutbah itu, jika khatib pula tersilap tak sebut, tak baca, tugas tanggungjawab makmum pula untuk menegur khatib. Kalau abang-abang kak-kak ambilkah benda yang dibincang malam ni untuk panjang-panjangkan kepada suami dan anak-anak. Kalau abang-abang ingat 3-4 tahun ke 2-3 tahun lepas, Jabatan Agama Islam keluar surat berkeliling suruh qadha sembahyang Jumaat kerana satu Jumaat itu khutbah yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam tertinggal selawat kata Nabi. Kalau masih ingat itu bagi khatib yang tak berselawat. Bagi khatib yang prihatin, dia semak sebelum naik. Maka kalau dia pada hari itu dia berselawat juga, tak berlakulah sembahyang Jumaat itu batal. Tapi banyak juga yang tok khatibnya dia baca terus naik, dia baca. Jadi ikut teks tu. Maka teks yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam hari itu tidak termasuk berselawat ke atas Nabi sebagai rukun khutbah. Jadi bila imam tertinggal, kita makmum wajib membetulkannya. Cuma janganlah diperbetulkan waktu dia tertinggal itu. Kena tunggu di akhir tiap-tiap khutbah itu. Contoh. Ini contoh sajalah. Rukun khutbah 5. Abang-abang pun tahu, cuma saya nak sebutkan pesannya contoh. 3 rukun khutbah wajib ada dalam 2-2 khutbah. Pertama, memuji Allah. Sekurang-kurang lafaz Alhamdulillah. Itu yang khutbah bermula dengan Alhamdulillah. Yang kedua, berselawat kata Nabi. Tak kira lah bentuk macam mana. Dan yang ketiganya, berpesan supaya takut atau bertakwa kepada Allah. Iaitu dengan kalimah yang ghalibnya, ittaqullah. 3 ni wajib dalam tiap-tiap 2 khutbah itu. Wajib. Kemudian yang keempat rukunnya, membaca satu ayat Al-Quran yang memberi faham. Dan rukun baca ayat Quran ini sama ada dalam khutbah pertama atau dalam khutbah kedua. Tetapi tabi'in menyarankan yang paling afdal dalam 2-2 khutbah ayat Al-Quran. Maka kebiasaannya Jabatan Agama Islam, khutbah pertama ayat Quran berkaitan dengan isu hari itu. Khutbah kedua ayat Qurannya memang tidak ditinggalkan. Innallaha wa malaikatahu itu. Dan rukun yang kelimanya doa yang dikhaskan dalam khutbah yang kedua. Baik abang-abang, ditadakanlah contoh saja. Saya baca khutbah. Alhamdulillah kan. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Yang tu tak ada pun tak apa. Kemudian saya terus fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Tak sebut selawat. Jangan tegur masa tu. Sebab rukun khutbah tadi tak wajib tertib. Tunggu sampai habis khutbah pertama, tunggu tu imam duduk. Bila tu imam duduk, kita yakin dan semua jemaah pun yakin imam tertinggal selawat, kita kena bangun bagi tahu dekat khatib. Tuan, hari ini tak berselawat. Maka khatib akan bangun, akan khutbah semula. Itu dia punya rukun syarat.
Kalaulah khatib tak sedar yang dia tertinggal, tapi makmum tadi sedar tapi tak tegur, Jumaat hari itu tak sah, makmum yang tak tegur tu tanggung dosa semua. Bukan main sebenarnya jadi makmum. Ini datang relax, lala-lena, kata Abang tadi ya. Sebenarnya wajib dengar itu tujuannya macam jadi makmum semayang. Kalau imam langgar rukun, tertinggal rukun, makmum wajib membetulkannya. Samalah dengan khutbah pun. Kita yang dengar wajib membetulkannya. Tak boleh kata lantaklah itu imam yang tanggung, dia yang silap. Mana boleh. Banyak cantik. Samalah dalam khutbah kedua pun. Itu berkaitan dengan mendengar khutbah tadi. Jika tidur, maka sebenarnya masih sah Jumaatnya, kerana tidur dan lupa dua perkara yang dimaafkan. Cumanya bila dah terlena, abang nak contoh kan. Kalau dah terlena, kalau kita sendiri pun pernah terlena, jangan terus sembahyang Jumaat tu. Sebab orang yang tidur batal wuduknya bagi mazhab Syafi'i, kecuali orang yang tidur tetap di atas muqa'at, dia kata. Tidur macam batu tu. Duduk macam ni tidur macam batu, barulah tidak batal. Tapi kita tahu ke kita tidur tetap? Waktu kita tidur tadi, kemungkinan Allah sekurang-kurangnya bawah. Tak tetap dah. Tapi jangan terus kata orang tu tidur nah. Yang tersengguk-sengguk tu belum tidur. Katalah esok ni Jumaat tengok Abang Mae. Yep. Yang tu belum tidur. Sebab dia masih boleh kontrol. Jaga balik kan. Tu belum tidur. Jangan terus, Mae pergi ambil air semayang, kamu dah tidur. Dia kata aku mengantuk. Mengantuk belum tidur. Itu dalam Sabilal Muhtadin. Tapi kalau dia ittaqullah, dia dah tidur. Terus senyap lama tu sampai keluar air basi tu. Itu qamat baru dia sedar. Kenalah wajib ambil wuduk semula. Kalau bangun semayang, 2 kali dosa. Pertama, haram yang pertama orang yang tidak berwuduk adalah orang yang hilang akal. Haram. Orang yang tidak haram orang yang tidak berwuduk, yang pertamanya adalah semayang. Termasuk dalam batal wuduk adalah orang yang hilang akal, gila, pitam, mabuk dan tidur. Yang keduanya, semayang Jumaatnya tak sah lah sebab dia tidak berwuduk. 2 kali dosa. Satu haram di semayang itu, yang kedua Jumaatnya tak ada sebab dia tidak berwuduk. Ya, boleh. Sekali lagi. Ya. Baik. Dia yang dikatakan tidak boleh bercakap tadi, benda yang bukan wajib atas dia. Contohnya dia kata dalam hadis Nabi diam. Dia suruh orang tu diam, maka bukan wajib atas dia suruh orang tu diam. Tetapi kalaulah ketika baca ni contoh dulu nah, ketika khutbah kita nampak tek cicak pada kain dia, kan? Kita wajib kena habar pula. Itu yang dikatakan yang disuruh kita tak bercakap itu yang bukan atas perkara wajib. Baik, dalam bab ambil suhu dan sebagainya, maka ia adalah perintah daripada pemerintah. Maka ati Allah wa ati Rasul, kan hari ni khutbah pun ayat yang sama, wa ulil amri minkum. Maka pegang yang itulah. Dia buat SOP itu atas perintah daripada pihak pemerintah. Maka itu yang kata darurat tadi. Dia kena buat. Tujuan buatnya adalah untuk menentukan yang masuk semayang ini tidaklah yang akan membawa wabak itu pada pandangan zahir dia lah. Maka dia atas darurat. Macam kita lah juga. Siapa yang semayang jarak-jarak? Kan? Kalau ikut semayang, rapatkan saf kan. Atas darurat jugalah. Pegang yang itulah senang. Pegang yang tu. Tapi yang tak ada terlibat dengan tu pun, kamu apa semua. Hilang Jumaatnya. Orang lain pula yang sibuk sama.
Baik, alang-alang dah nak masuk waktu dah. Ada apa-apa lagi? Hari ni memanglah tinggal tajwid. Mohon maaf lah, saya mohon maaf. Sebab saya, ya bang. Ya. Khilafiyah. Perbezaan di antara tabi'in. Maka disebutkan apabila khatib membaca doa dalam khutbah. Kalau ikut satu hadis, khatib masih lagi sunat untuk angkat tangan. Jika tidak menyebabkan dia jatuh, jika tidak ada halangan. Tetapi oleh kerana khatib juga pegang, sunat pegang tongkat. Dan bagi setengah khatib pula pegang lagi kertas kan. Maka sebab itu khatib juga tidak mengangkat tangan. Baik, kita sebagai makmum, dalam angkat tangan dan mengaminkan ini juga adalah berbeza-beza. Khilafiyah. Jadi, yang nak amin juga tidak salah. Yang mengangkat tangan juga tidak salah. Yang tak angkat tangan, yang tak amin juga tidak salah. Maka adalah panduan masing-masing dia angkat tu. Dia angkat, dia mesti ada panduan dia lah. Yang tak angkat pun jangan kata, hoi kena angkat. Yang angkat pula, hoi jangan angkat. Itulah perbezaan khilafiyahnya. Sama juga melafazkan amin ketika khutbah itu. Kalau dalam kunut tadi wajib. Tapi ketika imam baca khutbah itu, kita ni kena ada amin. Maka juga khilafiyah berbeza-beza. Menyebutnya juga tidak salah. Tak menyebut. Dia tidak termasuk dalam perkataan orang yang berkata-kata dalam ketika khatib baca khutbah. Sama dengan berselawat. Dalam khutbah, Tok Khatib menyebut tentang Nabi atau darjatnya atau gelarannya. Maka dalam satu riwayah yang kuat, masih sunat untuk kita berselawat ketika mendengar khutbah itu bila disebut tentang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya bila ni lagi banyak cakap, kalau tajwid kurang sikit cakapnya. Udahlah dahaga. Baik, loceng sudah berbunyi. Baik, rasanya itu sajalah untuk malam ini. Sekali lagi mohon ampun dan maaf kerana saya tukar tajuk hari ini. Cuma bagi pendapat peribadi saya, pesan memesan dalam bab Jumaat tadi juga rasanya diperlukan supaya kita sama-sama memelihara dalam sembahyang Jumaat tadi. Mohon ampun dan maaf andainya ada apa-apa yang saya sebut malam ni menyentuh, menyinggung peribadi. Dan tentang tempat mana kita berhenti dulu, kalau masih ingat, perjumpaan akan datang jika masih sudi, kita mulakan balik daripada tempat yang kita berhenti. Ya? Tolong catat lah, besok bagi tahu balik kata. Muka surat 40, 45. Okay, insyaAllah. Baik, kita sudahi majlis dengan membaca suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.